والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين به. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan sebab yang kedua kita muka surat 26, mengikut orang yang menawankan dia. Jikalau ada orang Islam yang belum baligh sekalipun, maka jadi itu demikian, maka jadi itu. Demikian lagi orang gila jikalau tiada salah seorang daripada asalnya itu bersama-sama dengan dia. Makna bersama pada suatu tentera, maka jika ada salah seorang. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah dia masih memberikan keizinan, masih memberikan limpah kurnia dia dapat kita masih berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah, dijadikan kita pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam, dapat taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, diberi lagi nikmat limpah kurnia dia. Dia berikan kita kehendak, keinginan untuk belajar, memahami perjalanan agama, perjalanan Islam, perjalanan iman, macam mana nak jadi orang Islam, orang beriman betul-betul dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberi kita kesungguhan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan hati berada pada majlis ilmu pagi ini, meneruskan kuliah duha kita, bacaan daripada kitab Ziaul Murid, insya-Allah. Sambungan kita ni hadirin sekalian adalah mengenai salah satu daripada tiga sebab. Ada tiga sebab, bukan salah satu, ada tiga sebab nak disebut oleh pengarang kita ni mengikut kaedah syarak kita, bagaimana seorang kanak-kanak yang belum baligh boleh jadi Islam. Dan kita bicara bab ni pasal nak bicara mengenai apa dia syarat-syarat untuk mengesahkan dua kalimah syahadah. Ini antara syarat besar kita belajar dulu, mesti antaranya kita faham makna yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah tersebut, baru nak boleh sah kalimah syahadah kita. Jadi menyambi di atas faham itu, antara yang dapat beruntung sah dah Islam, tapi baru Islam baka dan keturunan lah, macam mana pun dah satu sudut sah dah dapat nikmat besar dah tu satu sudut. Dengan Islamnya salah seorang daripada usul bagi seorang kanak-kanak, termasuk kanak-kanak tu orang gila, kerana termasuk kanak-kanak tu orang yang tak ada akal, yang dia boleh buat keputusan sendiri, yang ada wali perlu uruskan dia. Itu istilah kanak-kanak. Jadi orang gila, OKU yang istilahnya ada sindrom apa yang menyebabkan hilang akal dia. Yang ni dia hukum kanak-kanak dari sudut mak ayah dia ataupun tok nenek dia ataupun salah seorang daripada mereka Islam, maka Islamlah anak mereka, cucu mereka. Okay, lalu kita bicara dah tentu. InsyaAllah kita nak bicara ni
Sebab yang kedua yang menyebabkan kanak-kanak ni boleh jadi Islam adalah mengikut orang yang menawan akan dia. Jadi antara sebab dia melalui proses peperangan. Dan proses peperangan ni antara kaedah dia melalui nak tengok macam mana, tengok siapa tawan dia. Khas nak sebut ni, kita orang Islam, kita ada tentera Islam. Bila kita berperang dengan orang kafir, menang kita dengan orang kafir, kalau tak menang pun nanti ada tawanan orang kafir. Kanak-kanak yang ditawan daripada kalangan orang kafir ni, dia termasuk dalam senarai kanak-kanak yang dia jadi Islam mengikut siapa tawan dia. Itu kaedah. Jikalau ada orang yang Islam yang belum balik sekalipun orang yang menawan dia ni, dia kanak-kanak, dia belum balik sekalipun, orang yang tawan dia tu Islam, maka Islamlah kanak-kanak yang ditawan tersebut. Macam mana pula boleh kanak-kanak tu Islam? Dia pun kanak-kanak, dia Islam pasal mak ayah dia Islam. Lepas tu boleh jadi dia walaupun dia Islam sebab mak ayah dia Islam, tapi sebab dia tawan orang kafir, kanak-kanak orang kafir dalam masa peperangan, anak-anak orang kafir tu boleh jadi Islam sebab dia. Sebab atas kaedah siapa yang tawan dengan dia. Baik. Maka jadi itu kalau kita baca gitu saja pun pada, maka jadi itu. Jadi apa? Maka jadilah orang anak orang kafir ni jadi Islam dengan sebab ditawan oleh kanak-kanak Islam yang tadi tu. Siap. Demikian lagi orang gila, termasuk dalam kanak-kanak ni orang gila yang ditawan dalam peperangan. Jadi antara orang yang ditawan tu orang gila juga adalah jadi Islam dengan sebab siapa tawan dia. Kalau tengok sikit orang gila nak buat apa, bukan saja beban kita bela orang gila. Kaedah kita, antara orang yang tak boleh dibunuh dalam peperangan, kanak-kanak, wanita dan orang gila. Tak boleh sewenang-wenangnya bunuh orang kan. Kita hanya boleh bunuh orang ni kafir harbi, yang memang harbi, yang memang dia balik, dia memang lawan Islam betul. Tu pun dia memang dalam keadaan kasih masih berlawan. Kalau dia angkat tangan, dia surrender, yang tu isi kaedah terpulang pada khalifah. Disebab nak ambil tawanan satu hal, asal dia tak bunuh, keputusan dia tak buat apa, yang tu khalifah ada perbincangan dia buat tu. Antara yang tak boleh dibunuh adalah wanita, kanak-kanak, dan antaranya orang gila. Antara kerosakan yang tak boleh dibuat ialah bakar rumah, bakar bangunan, tebang pokok, bakar hutan. Yang tu bukan kaedah kita. Itu istilahnya merosakkan tu benda, perosak. Kita dilarang untuk jadi benda perosak, makhluk perosak, manusia perosak. Orang Muslim, orang mukmin ni ialah orang yang nak mengelokkan muka bumi ni mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah, menghidupkan bumi ni dengan syariat. Itu orang mukmin. Satu orang yang buat bermasalah keliling kita ni, yang ni wajib kita islahkan dari sisi hukum. Cuma dia padu kifayah. Maksud padu kifayah tu ada kalau ada sekelompok buat, selesai. Kalau perhati ni banyak benda tak selesai keliling kita. Banyak lagi itu dalam padu kifayah. Bahkan kalau tengok sudut tu bukan saja padu kifayah, padu ain pun ramai tak selesai lagi. Alhamdulillah. Baik. Jadi kanak-kanak yang gila, begitu juga kanak-kanak yang ditawan dalam peperangan mengikut siapa yang ditawan dia. Syarat dia, jikalau tiada salah seorang daripada asalnya itu bersama-sama dengan dia, dengan kanak-kanak ni, yakni bersama pada suatu tempat tentera itu. Jadi kalau dalam satu tempat tentera, tawan mak anak ni dengan mak dia, anak ni dengan bapak dia tak duduk sekali. Kalau ada mak dia, ada anak dia, mak dia tu kafir, anak tu pun kafir juga. Pasal usul dia ada. Usul dia ada, anak belum balik, dia tak akan berpindah pada siapa yang tawan. Pasal usul dia ada. Dan dobit dia tak bersama tu dalam satu tentera. Jadi kalau ni pasukan lain, sana pasukan lain, tu pasukan lain, yang tu ghanimah lain, yang ni ghanimah lain, yang tu lain. Jadi tu dobit dia sebut
Bersama tu maksudnya bersama pada suatu tentera. Maka jika ada salah seorang daripada asalnya bersama-sama pada suatu tentera, maka tiada mengikutlah kanak-kanak tadi orang yang menawankan dia. Siapa yang tawan dia tu, dia tak dapat agama Islam tu. Dan jikalau mati salah seorang, kalau salah seorang daripada mati daripada asalnya, kemudian daripada ditawankan dia, kalau salah seorang daripada mak ayah dia mati sekalipun, selagi mak ayah dia ada dalam tawanan, sekali dengan tawanan tentera tersebut, dia tak jadi Islam, kanak-kanak tu tak jadi Islam, dengan sebab hanya semata-mata ditawan sedangkan mak ayah dia ada, ataupun mati setelah ditawan tu. Pasal istilah masa tawan masih usul dia ada. Baik. Baik, maka tiada mengikut lagi atau yang menawankan dia itu zimmi. Baik, jadi kalau ada mak ayah dia macam tu punya keadaan, maka dia tak ikutlah agama siapa tawan dia. Selesai itu. Jadi tiada mengikut lagi atau yang menawankan dia itu zimmi, maka mengikut agamanya zimmi. Seterusnya dia sebut, kalau orang yang tawan dia tu bukan orang Islam, tapi yang tawan itu siapa? Yang berjaya menawan orang tu siapa? Dengan tentunya kanak-kanak tu, rupanya kafir zimmi. Boleh ke kafir zimmi duduk sebaris dalam tentera Islam? Memang ada bicara dalam fiqah tu. Kalau faham apa dia sebut ni, adalah. Macam mana pun asal kaedah kita, askar tentera ni patutnya orang Islam lah. Kalau orang kafir nak jadi tentera Islam, dia macam lawak sikit. Lawak tak mana? Dah dia kafir, dia nak lawan dengan orang yang dimusuh kita, orang Islam. Tentulah kalau dilawan tu antaranya lawan orang kafir. Apa orang kafir lawan orang kafir? Dah faham zimmi juga, mesti faham dengan sudut pahaman betul. Kafir zimmi negara Islam ni, dia kafir yang telah dibenarkan oleh khalifah untuk dalam negara kita, untuk duduk dalam negara kita, dan mereka telah dihuraikan, telah diceritakan satu persatu perjalanan agama Islam ni. Itu orang kafir zimmi. Cuma dia tak masuk Islam lagi, itu orang panggil kafir zimmi. Dan dia duduk pula negara kita dengan patuh semua peraturan syarak, macam mana prosedur SOP orang Islam untuk berada dalam negara Islam, macam itulah orang kafir kena patuh. Bahkan hukum peraid ke, hukum pesaka, kalau mati di kalangan mereka, walaupun mereka kafir zimmi, ada undang-undang mereka masuk negara Islam, dia tak boleh ikut undang-undang kafir, dia kena ikut undang-undang Islam. Itu kafir zimmi tu. Memang ada bahas khas dalam kitab macam tu. Jadi kalau ada andainya situasi yang tertentu yang terpaksa menggunakan kafir zimmi untuk mempertahankan juga barisan tentera Islam, kalau yang tawan tu ialah kafir zimmi, macam mana? Juga di atas kaedah yang lepas dia sebut, siapa yang tawan dia. Jadi kalau kafir zimmi dipakai dalam peperangan kita, tawanan tu dia yang tawan, maka kadang-kadang tu adalah hukum kafir zimmi tersebut punya. Bukan kadang-kadang tu, sorry, agama dia tu hukum agama zimmi tu, agama zimmi yang duk tawan dia tu, maka mengikut akan agamanya zimmi, nya zimmi. Dan jikalau menjual zimmi itu akan orang Islam, kemudian daripadanya sekalipun tiada mengikut lagi Islamnya, sekalipun kata dia kafir zimmi ni, bila dia agih-agih itu dia dapat tawan, dia dapat habuan tu, dia punya orang kafir tadi yang tawan dia, orang tu pun kafir, dia pun kafir. Kaedah dia siapa yang tawan, jadi yang tawan tu zimmi, dapat pula habuan pusaka lagi, harta ghanimah pada dia. Lepas tu kalau dijual pada orang Islam macam mana? Walaupun jual kanak-kanak yang pasal dia ikut agama zimmi, dia hukum agama zimmi tersebut, jual pada orang Islam, apa hukum anak tu? Masih kanak-kanak tu hukum zimmi tadi tu, zimmi yang tawan tu, walaupun dah jual pada orang Islam. Jadi macam mana kanak-kanak tu nak jadi Islam? Tunggu dia balik, dia mengucap kalimah syahadah, boleh jadi Islam. Jadi faham tu, kalau kita dah beli masa budak-budak, ajarlah dia pandai-pandai Islam.
Bila dia balik nanti baru sah Islam dia. Nak sebut kita nak bicara situ. Mana yang status Islam tak Islam dalam perjalanan, khasnya dalam bab orang yang ditawan tu. Baik. Jadi tiada mengikut lagi Islamnya. Pasal tak dapat Islam dengan kita orang Islam beli hamba kafir. Dengan kita beli, semata-mata beli orang kafir itu jadi Islam, tidak. Jadi bab masalah boleh Islam kanak-kanak ni ikut pada orang tua, masalah anak atau anak cucu. Yang kedua masalah tawan dan pegang. Dua, siap. Dan sabab yang ketiga adalah mengikut kampung. Dia ikut kampung. Baik, macam mana masuk kat ikut kampung ni? Maka jikalau kita dapat kanak-kanak, jumpa kanak-kanak lelaki, ada orang buang budak pada suatu tempat yang kita ihtimalkan anak orang Islam. Kalau ada satu tempat tu boleh jadi orang Islam punya, boleh ihtimal, maksudnya boleh tanggung. Yang ni ialah tempat orang Islam. Seperti ada pada negeri-negeri itu orang Islam. Antara kata tempat tu tempat orang Islam, di negeri itu ada orang Islam itu. Lagi. Dan jikalau orang tawanan atau orang yang datang berniaga yang duduk berhenti pada tempat itu, jikalau pada negeri orang kafir sekalipun. Jadi ikut istilah tempat ni yang kata ada orang Islam ni, sekalipun negeri tu orang kafir, dan ada orang datang berniaga, duk berhenti apa, duk menyinggah situ, musafir balik, dan negeri pula negeri orang kafir. Kita jumpa kanak-kanak ni negeri Siam, tapi dalam kawasan kita duduk tu ada orang Islam. Kita jumpa dalam kampung Siam, tapi dalam kampung Siam tu ada yang Islam. Jumpa kanak-kanak, kanak-kanak tu mengikut siapa yang pokok dia. Disebut sini katanya, asal disebut ikut kampung. Bukan, saya sebut tu pokok tu telajak tu. Bukan ikut orang pungut, dia ikut kampung. Dia ikut kampung. Sekalipun yang pungut tu agama lain, dia akan ikut agama Islam. Kalau di kampung itu ada orang Islam, walaupun atas nama wajah do'if sekalipun, dari segi kata ada orang Islam. Ada tu bukan ada Musoti dalam kampung Cina tu, tapi ada lah orang Islam. Maka kalau jumpa kanak-kanak, maka kanak-kanak tu diikut agama negeri yang dia dijumpai. Istilah jumpai ni lakit lah. Kalau kita belajar bahasa Arab, istilah anak dibuang ni dipanggil lakitun. Kita pungut, ambil. Kanak-kanak tu jadi hukum Islam dengan sebab kita pungut. Kampung yang kita pungut. Sekalipun negeri itu negeri Siam. Sekalipun kalau kat Malaysia ni kampung baru, kampung Cina tu, tapi ada orang Islam, memang buah pentadbiran Islam, kerajaan Islam, pemerintah Islam, kanak-kanak tu dapat hukum Islam. Kalau kita berhati itu juga menunjukkan bahawasanya kita ni Malaysia ni di atas definisi negara Islam tu sah untuk panggil negara Islam. Pasal kita memang asal negara Islam. Lah ni yang negeri kapal Islam. Ini kapal negeri Islam pasal apa? Alah, sedih tak? Dah ada dah ramai orang Islam. Orang Islam itu pula daripada parti Islam, tapi pemerintah macam tak kaya Islam. Oh, kacau ayat tu. Tak faham tu lah. Satu sudut tu kita tengok ada orang tu tak mau buat Islam, kita pun merepeknya macam dia. Bila kita ada satu sudut kuasa macam mana, dia tengok tak buat apa-apa kat, diam aja. Ini masalah juga ni. Salah juga. Ya Allah, tu kata nak buat tanggungjawab bukan senang. Macam mana pun tak senang. Dulu gaduh-gaduh nak ambil tanggungjawab, dah bagi tanggungjawab, tak kerti buat tanggungjawab pula. Kan susah tu. Kena merepek sikit tu. Yang tu saya pernah sebut rasanya tu guru saya ngaji dulu. Saya ngaji dulu, dia banyak pesan kata dia. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Maksudnya ngaji, jadi pakihlah kamu sebelum kamu jadi pemimpin. Ya. Bila dia jadi pemimpin, bodoh lah, tak kerti nak buat apa kan. Dia tak kerti macam mana, apa dia maklumat pentadbiran, pengurusan yang perlu dibuat untuk nama pengurusan Islam ni. Pasal dia tak tahu apa dia Islam. Akidah pun dia tak tahu, fiqh tak tahu, tasawuf tak ada, tak tahu tafsir hadis. Satu sudut dia tahulah tafsir hadis, tapi banyak mana dia tak tahu dari sudut apa ilmu-ilmu Islam. Ilmu yang sangat dasar, buat ilmu akidah orang ni tak faham. Itu bahaya lah zaman ni. Banyak yang tak kerti macam tu.
Baik. Jadi asal yang sebut, kita dulu ditabir oleh pemerintah Islam. Jadi hukum negeri kita ni negeri Islam. Tambah Siam tu belah selatan Thailand. Yang ni Jala Petani ke bawah sampai ke sepadan Malaysia. Dia semua tu di bawah kerajaan Islam Patani dulu. Bahkan Perak, Ulu Perak, Kedah, Perlis, semua ni Kelantan ni di bawah pentadbiran Islam Patani dulu. Wilayah Islam Patani. Jadi maksudnya kita ni negeri Islam asal. Bila negeri Islam, Islam kanak-kanak yang kita pungut tu ikut negeri. Tu ikut negeri tu. Saya sebut tu pasal naik bahak cerita ikut negeri tu, ikut negeri tu. Tu ikut negeri tu. Kalau kita belajar kitab fiqh pun kalau dia sebut bahas ikut negeri, tengok dalam bab ni dia bahas negeri. Satu masa dulu kan duk kelahi Malaysia ni negara Islam, tak negara Islam nak. Tapi asal kita adalah negara Islam. Kita adalah negara Islam. Tambah pula telah diperakui dalam persekutuan, undang-undang persekutuan Lok Red tu. Islam adalah sebagai agama persekutuan. Dah detail lah. Dia ada sebagai agama Islam dan agama selain boleh menganut agama asing tanpa menyebarkan agama dia. Allah SWT. Dan dibenarkan dia untuk hidup beragama dengan cara dia. Itu undang-undang Lok Red tu. Lok Red. Jadi macam mana pun kalau ikut kena ambil tang besar tu mana? Tang Islam ialah agama persekutuan. Jadi Malaysia negara Islam. Orang kata negara orang Islam, tak negara Islam. Khas ni dah masalah pungut. Kalau kita pungut tu dalam negeri Islam, memang orang Islam. Kalau pungut negeri Siam pun, kalau ada orang Islam walaupun atas jalan ihtimal, maka dia kanak-kanak di pungut tu adalah Islam. Dengar sikit ayat tu. Contoh kita duduk negeri Siam, memang ada orang Islam kerja sebagai polis, tentera penguat kuasa apa tu. Lepas tu jumpa baby seorang. Baby ni tak ada anak, tak ada pak, orang buang kan. Jadi nak hukum apa baby tu? Nak negeri ya, negeri apa? Petani ialah Islam. Asalnya negeri Islam. Nisbah dia tak buat Islam, tak boleh buat laksana Islam, Siam ganggu apa satu Tapi bila ada ihtimal negeri itu Islam, apatah lagi yang asal dia negara Islam, maka orang kafir, kanak-kanak tu adalah hukum Islam, mengikut negeri yang dia dijumpai. Asal syarah situ je. Jadi kanak-kanak tu ikut Islam dengan sebab di negeri mana dia jumpai. Kalau contoh Malaysia ni, kita jumpa kanak-kanak mana? Kampung Siam ataupun Kampung Baru. Kampung Baru tu nama bagi istilah perkampungan Cina kan. Kampung Baru kan. Sini Kampung Baru apa dah? Kampung Baru Sauk. Kampung Baru apa ni? Mana? Kuala Rui lagi. Tuan-tuan tak tahu Kuala Kampung Baru apa. Nama Kampung Baru ni mereka diberi tanah lot tu. Kita pun tak dapat tanah lot tu. Tak tahu saya dengar tu macam berbulu sikit. Maksud berbulu tu apa? Kita bumi putra. Lagi apa? Bukan bumi putra, pribumi kan. Tak dapat apa-apa. Yang dibela komunis. Yang di mana bangsa asing, orang Melayu kita. Tak ada apa. Kita tambah kerja apa duit apa tak ada ni apa. Nak beli sekangkang kera tanah untuk buat tapak rumah tak ada. Kalau ada pun pasal mungkin orang tua kita kaya. Tapi kalau kita nak beli lah ni jenis jenuh. Tapi demo ni punya banyak tanah lah. Berekar-ekar, hektar-hektar, ratus-ratus puluh ribu. Masya-Allah. Buat projek perumahan, projek ni. Kita nak buat bilik air pun terhegeh dah buat. Lubang tanah sumbat pun nak. Dia orang boleh beli tanah. Okey. Sekalipun tanah tu dibeli yang dijual oleh orang Islam yang bodoh ni. Satu Islam bodoh. Kenapa Islam bodoh? Tanah dijual ke orang kafir. Pula tu ada ini. Mana yang meneruskan untuk boleh jual pada orang kafir? Patutnya dalam negara Islam persekutuan ni mana boleh? Jadi mau pendatang mana boleh bagi hak milik kekal pula tu selagi ada bulan dan bintang. Apa ni? Ay Allah. Dengar. Sewa kalau gagah je. Panjang tu cerita bab tu. Saya ada pernah syarah kat tentang bab tu, bab fiqh Ihyaul Mawat, bab hidup bumi mati. Mana negeri Islam tak negeri Islam apa satu. Banyak benda tu kena bicara tu. Tapi atas kita bicara anak bongok ni itu je lah.
Mana negeri, walaupun negeri kafir, negeri Siam contoh ni, ada orang Islam lalu kampung tu, jumpa je, ambil kanak-kanak tu, sah untuk dihukumkan. Anak bagi orang Mut, kalau apa, Allahumma salli alaihi wasallam. Cuma istilah sah tu bukan binti ke dia lah, khas atas bicara perkampungan Islam. Lagi saya cerita sana dia panjang sangat kan, cerita tentang negeri yang dijumpai kanak-kanak tu di Islam. Sekalipun katalah yang kita jumpa ni negeri ni Malaysia, tempat orang-orang Melayu, ada orang kafir dia buang. Kita pun ambil budak ni, kulit Cina, rambut negro. Memang tak rupa Melayu langsung. Apa ukuran kanak ni? Kanak-kanak bukan tu Islam. Asal Malaysia negeri Islam, negeri kita Islam, Watani ialah Islam, negeri Islam, negeri Islam, bukan asal situ. Satu di atas kaedah kata negeri kita Islam, orang kafir ya, bukan gaduh kita buat satu undang-undang untuk dia, pasal kita dah ada dah enactment, dah pelera kita Islam agama persekutuan. Cuma orang Islam kita yang bodoh tak ambil kesempatan itu, bahkan disisiakan nikmat itu. Alhamdulillah. Sebut tu banyak lah. Saya sebut lagi, saya merepek macam. Selesai itu. Dan keduanya akil, maka tiada sah Islam orang yang gila. Langkah tak? Seperti ada pada negeri itu orang Islam, dan jikalau orang yang tawanan ataupun orang yang datang berniaga yang duduk berhenti pada tempat itu, jikalau pada negeri orang yang kafir sekalipun, maka hukum kanak-kanak itu ialah Islam. Macam tu dia sebut. Sekalipun tahap dia macam tu. Istilahnya di mana saja jumpa kanak-kanak yang situ ada lalu orang Islam, ada orang Islam buat aktiviti situ, sah kanak-kanak tersebut untuk kanak-kanak tu dihukumkan mengikut agama siapa yang negeri di mana dia dipungut. Siap. Dan yang kedua, selesai tu. Dan yang kedua daripada syarat-syarat zikir ni, akil, maka jika sah Islam seorang gila, maka hukumnya itu seperti hukum kanak-kanak yang dahulu. Sekalian tafsirnya, maka jika sah Islam orang gila, jadi di atas kaedah, di atas syarat itu mestilah orang berakal untuk jadi Islam ni. Maksudnya kalau dia tak berakal, macam mana? Dia tak boleh jadi dia sendiri, dia mesti jadi Islam dengan sebab mak ayah dia, siapa wali dia. Akil. Jadi kalau orang gila, maka hukumnya itu seperti hukum kanak-kanak yang dahulu sekalian nafsnya. Orang gila kena tengok, gila tu bila tak ada akal, siapa yang taklif untuk bela. Kanak-kanak ni kalau orang gila duduk tempat tu, maka dia juga wajib bela lah orang gila tu. Dan asal ceritanya dapat agama dia. Agama dia ikut orang tawan satu. Jadi situ selesai lah ikut orang tawan tu. Jadi asal nak sebut syarat kedua tu mesti akil balik. Jadi kalau kanak-kanak dia sendiri, tak boleh dia sendiri jadi Islam, sebab diri dia yang masuk Islam. Tak boleh. Kanak-kanak tak boleh. Kanak mesti dia tak penjaga dia. Umum penjaga ni sebut ibu bapa lah. Dan ketiganya mengucap dua kalimah syahadah dengan kata asyhadu. Kaedah kita mazhab Syafi'i seterusnya, untuk sah masuk Islam ni mestilah mengucap dua kalimah syahadah dengan kata ada asyhadu, baru panggil syahadah. Kalau hanya semata-mata nak sebut la ilaha illallah, kalau orang kafir tak membada untuk jadi Islam dia. Antara syarat kita dalam mazhab Syafi'i mestilah ada asyhadu, aku saksi. Itu terjemah. Sebab mengaji, kita pun kena wajib mengaji. Macam mana nak faham aku saksi, dan memang kita boleh 24 jam sentiasa saksi Allah Ta'ala. Itu panjang cerita tu.
Jadi mestilah mengucap dengan kata la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap. Maka tiada memadai dengan hanya bertutur dengan lafaz yang lain seperti i'lam, tak ada. Ketahui olehmu atau ikra, yakni aku ikrarkan. Akhiru tak boleh a'lamu, itu baca bukan i'lam, a'lamu akhiru, alamu saja aku tahu, akhiru aku mengaku, aku ikrar. An dia atau aku iz'an, aku mengaku agak bahasa Arab. Yang ni aku mengaku, iz'an tu mengaku. Maka disyaratkan lafaz asyhadu pada kedua kalimah tatkala jikalau didatangkan dengan waw. Okey. Jadi wajib kena ada asyhadu pada dua-dua kalimah tu asal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap. Itu. Maka memadai seperti dikatanya wa anna Muhammadan Rasulullah, tetapi didatangkan dengan waw dan asyhadu itu terlebih kamal. Maka disyaratkan. Baik. Jadi kalau ada orang sebut berserta dengan kalimah syahadah tu anna Muhammadar Rasulullah, mana dia? Didatangkan dengan waw tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Maka memadai seperti dikatanya wa anna Muhammadar Rasulullah, tetapi didatangkan dengan waw. Okey. Yang ni disebut tu dulu. Jadi kalau asal asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau dia tak datangkan asyhadu kali kedua pada Muhammadan, tapi dia datangkan waw, dia datangkan waw, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu pada Muhammad tu dia tak sebut. Seperti dikatanya dan anna Muhammadar Rasulullah, tetapi didatangkan dengan waw dan asyhadu itu terlebih kamal. Okey, siap. Selesai tu. Jadi kalau dengan waw tak apa, tak datangkan asyhadu pada anna Muhammadar Rasulullah. Pasal waw tu makna ataf dah memada dengan sebut tu daripada sebut yang kali kedua pada anna Muhammadan, asyhadu anna Muhammadan tu. Dan asyhadu itu terlebih kamal, maka disyaratkan bagi sah Islamnya ikrar dua kalimah dengan lidah. Maka disyaratkan bagi sah Islamnya ikrar. Dan asyhadu itu terlebih kamal. Jadi kalau ada orang yang dah sebut asyhadu alla ilaha illallah, dah tahu waw, tak payah asyhadu dah pada kalimah kedua, tapi datangnya kalimah asyhadu itu lagi baik, lebih kamal. Maka disyaratkan bagi seorang Islam Islamnya ikrar. Baik. Jadi kalau diikrar pula, saya mengaku saya dah Islam, mesti mengucap dua kalimah syahadah itu dengan lidah. Maka bagi kuasa, maka tiada jika yang kuasa, disyaratkan bagi sah Islamnya ikrar dua kalimah syahadah itu dengan lidah bagi yang kuasa tu, bagi yang kuasa. Siapa yang boleh sebut dengan Arab, sebut Arab. Asyhadu. Maka tiada sah Islam jika ditasdikkan dia dengan hati serta kuasai ia mengucap dengan lidahnya. Okay. Kalau orang dia beriman dalam hati tapi mulut tak sebut kalimah syahadah, tak pakai Islam dia. Mainkan kena belajar Islam dia betul-betul sampai dia memang boleh yakin, tasdik di hati dia, membenarkan apa ajaran Nabi SAW untuk beriman tu. Khasnya dalam bab ketuhanan. Pasal apa tak sah ni? Pasal kerana orang yang macam ni dia mengucap dengan lidahnya, maka tiada diubahnya. Antaranya dia tak ubah langsung cara lifestyle hidup dia, walaupun dia dah faham untuk apa tuntutan pada kalimah syahadah tu.
Jadi dengan hatinya serta kuasa mengucap kalimah dengan lidahnya. Lidah pun sebut dan memang dia boleh sebut. Maka tiada diucapnya. Baik, kalau dia tak ucap, tak jadi Islam. Selesai. Itu asal kaedah. Maka tiada dihukumkan sah Islamnya pada manusia dan pada Allah Ta'ala pula. Dan kalau dia tak mengucap kalimah syahadah, walaupun hati dia beriman, kaedah kita jumhur ahli sunnah wal jamaah, tak sah Islam di sisi manusia dan tak sah Islam dia di sisi Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal tak mengucap kalimah syahadah walaupun sekali. Di sisi manusia pun hukum tak Islam, dan pada Allah Ta'ala begitu juga di sisi Allah Ta'ala pun tak dikira Islam. Pasal apa? Pasal tak ikut SOP untuk sah Islam. Baik, yang tu padang SOP tu, formula syarak tu. Satu kita kadang-kadang SOP syarak ni tak perhati. SOP nampak zaman kita lah ni, SOP ambil suhu, tulis nama, tu perhati. SOP syarak ngaji tak ambil berat pun, tak tahu dia tak ada kena-mena dengan diri je. Na'udzubillah. Jagalah sikit tu kan. Yang tu pun masalah juga tu. Masalah juga kat kita tu. Selesaikan ni. Dan tiada sentosa ia daripada kekal dalam neraka bersalahan bagi orang yang bisu. Jadi kalau orang memang boleh bercakap, dia tak bercakap, dia tak menyebut kalimah dia, kalimah syahadah, hukum tak Islam dia. Pasal dia boleh mengucap di sisi Allah Ta'ala dan Rasul. Baik, selesai. Dan tiada sentosa ia daripada dalam neraka. Okay. Kalau dah memang mati dalam keadaan macam ni, tak sah mengucap kalimah syahadah dia, dalam neraka kekal abadi selama-lama. Na'udzubillah. Bersalahan bagi orang yang bisu. Masalah boleh bercakap ni, kena ucap asyhadu ni bagi siapa yang memang ada kebolehan untuk bersuara dan bercakap. Adapun orang yang bisu, bersalahan bagi orang yang bisu, maka memadai dengan isyarat yang memberi faham akan ketuhanan. Dia buatlah isyarat. Sama ada yang model ni ke, ataupun yang cara klasik lama hanya tengok gerak bibir apa ke. Kalau dia bisu, padan dah. Cara dia punya bisu lah. Masyhur sebut ulama kita, kalau dia bisu teruk atau bisu tak ada keluar suara langsung, cara tak ada keluar suara langsung. Kalau ada juga keluar sikit, kena sikit-sikit yang dia boleh sebut tu, dia kena sebut. Itu kaedah pada orang yang masalah macam ni. Baik, maka memberi dengan isyarat yang memberi faham akan kehendaknya dan kehendaknya. Jadi isyarat tu mesti isyarat yang memberi faham, menunjukkan apa yang disuruh sebut tu menepati dengan kehendak-kehendak syarat, apa sepatutnya diiktiraf dan diperakui. Selesai. Dan yang keempatnya, bahawa mengetahui akan makna dua kalimah itu, dan jikalau seperti diketahui bahawasanya. Seterusnya keempat, dan mengetahui makna dua kalimah itu. Situ dulu, boleh? Faham? Saya baca sekali lalu itu. Mesti nak tengok syarat-syarat tu. Jadi kalau kita berhati ada orang Islam nak masuk ni, kita akan ajar mengikut zahir kita, yang ni pada dia sah, cukup. Nisbah apa yang kita bicara, makna yang nak faham, tu lagi dalam, tu yang jangan kata orang kafir, tu kita pun kena mengaji lagi. Dan keempatnya, mestilah mengetahui makna kedua kalimah itu. Ini syarat. Yang ni kalau ikut awal-awal kita bicara ni lah. Mestilah faham makna dua kalimah itu. Dan jikalau seperti diketahuinya bahawasanya Allah Ta'ala itu asa. Kalau katalah dia sampai tahap ni, dia tahu Allah Ta'ala dia is only one God, dan Muhammad itu adalah his messenger, dan jikalau tiada diketahui akan yang demikian itu makna kedua kalimah itu sekalipun dia tak tahu bahawasanya makna
la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya the only God is Allah, the one and only, and the Prophet Muhammad SAW is the truly prophet. Dia adalah truly prophet, dia lah betul-betul adalah utusan Allah Ta'ala. Sekalipun dia tak tahu makna terjemah la ilaha illallah, tapi dia faham hak tu, sebut kalimah ni, inilah cara hidup aku, lifestyle aku ni dekat ni, sah. Sekalipun sah kalau dia cakap itu. Maksudnya itikad dia yang benar dari sisi sudut makna tu sah, walaupun masa dia sebut tu dia tak faham apa benda dia sebut, tapi hadir dalam hati dia memang Allah ni sah dan tiada siapa kongsi dengan keesaan dia. Dan dia sebut tu dengan dia faham memang Allah lah Tuhan, Nabi Muhammad ni utusan Allah Ta'ala, memang dia faham. Cukup di situ. Hingga dia sebut kata makna dia betul ni macam ni, hingga apabila bertanya akan dia oleh seorang daripada makna keduanya itu, berkata ia, tidak aku tahu akan dia. Kalau orang tanya lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni apa makna? Apa makna? Terjemah nak mana? Tak tahu, dia tak tahu. Dia kata tak tahu sekalipun, tapi sebenarnya yang dia kata tak tahu tu dalam keadaan sah iman dia, yang memang dia tahu. Yang tu tak apa. Tiada aku ketahui seperti kebanyakan halal orang yang awam. Antara contoh dia kata tak faham Muhammad Rasulullah ni seperti tak fahamnya kebanyakan hal orang awam. Tak tahu hukum halal haram tu seperti kebanyakan hal orang yang awam, maka jikalau tiada diketahui akan jalan ijmal sekalipun tak tahu jalan ringkas sekalipun, tapi dia faham maksud la ilaha illallah secara keseluruhannya, yang Allah saja Tuhan, selain pada Allah Ta'ala bukan Tuhan. Dia faham dengan cara ijmal ringkas macam tu sekalipun bila tanya makna terjemah tu dia tak tahu, tapi makna yang sepatutnya yang dia hadir dia faham, mengiktiraf Allah sebagai asa, Nabi Muhammad ni utusan Allah Ta'ala, baru sah syahadah dia. Siap. Maka jikalau tiada diketahui dengan jalan-jalan tafsir sekalipun, contoh seperti diajarkan dua kalimah syahadah dengan bahasa Arab akan orang yang ajami yang tiada mengetahui akan kehendak dua kalimah itu mengikut ia. Contoh kata dia, kita ajar orang Siam atau orang Jepun, bukan kerti bahasa Melayu, bukan kerti bahasa Arab, tapi dia kata dia nak masuk Islam, maka tiada diketahui akan makna keduanya, maka tiada dihukum akan sah Islam. Kalau memang tak tahu apa-apa maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nak fahamkan Allah saja memiliki uluhiyah, selain pada Allah Ta'ala tak memiliki uluhiyah, kalau tak faham dengan konsepnya tu tak sah Islam. Kalau Islam tu hanya faham Islam, nak kahwin Islam apa seumpamanya dengan tu Islam, sedangkan asal-asal kaedah dia nak jadi Islam tu tak sah Islam dia. Dia ada formula dia bagi gitu. Siap. Dia baca kitab macam ni, dia macam ilmiah sikit lah. Nak tengok satu kaedah orang nak dakwah Islam ni, dia mesti pakar abang ni, reti sangat. Tambah dia pula jumpa orang-orang jenis macam tu kan. Memang ilmu pengetahuan ni besar kat dia untuk dia kena tahu, untuk reti apa yang menyebabkan sah tak sah awak atas nama urusan yang dia buat tu. Astagfirullah. Tetapi tiada jadi syarat mengucap dua kalimah syahadah itu dengan bahasa Arab. Satu lagi syarat. Habis itu sikit je. Tetapi tiada syarat mengucap dua kalimah syahadah dengan bahasa Arab. Tak syarat. Maka memadai mengucap dengan barang yang bahasa mana yang dibangsakan daripada dua kalimah itu, jika ia mengetahui dengan bahasa Arab dan dikuasa ia menyebutkan dia sekalipun memadai. Jadi kalau siapa yang tak faham bahasa Arab, ambil saja dengan makna dengan bahasa lain, menceritakan apa dia faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu,
sekalipun dia tak kerti terjemah Melayu, tak ada masalah. Tak ada masalah itu. Sekalipun orang yang dia kata dia tak tahu makna ni, dia dengan bahasa Arab, disebut dengan bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan bahasa Arab dan kuasa ia menyebutkan dia sekalipun ni sebab nak sebut, dia boleh sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi tak syarat untuk Islam tu mesti kena ain sebut. Gitu. Bahkan cukup dengan ada makna yang dia hadirkan makna yang sepatutnya, walaupun kalimah yang disebut tu jauh berbeza daripada apa maksud yang dia sepatutnya kena faham. Tapi apa disebut pada la ilaha illallah dengan faham yang sepatutnya dipaham, itu lagi baguslah. Selesai sekali lalu. Dan kelima, tertib antara dua. Ada 10 itu. Banyak lagi itu. Itu dulu. Jadi kalau kita perhati dengan apa syarat dia besar disebut tu, benda paling besar sekali tu makna tu lah, yang tu yang kita bicara awal kitab. Benda paling besar yang kita kena perhati ialah makna la ilaha illallah tu, bukan terjemah. Terjemah tu pun kalau dia boleh terjemah sekalipun hafal dengan bahasa Melayu, tapi dia tak faham apa sepatutnya nak kena faham, tak selesai. Itu yang kalau kita walaupun dah Islam ada kecil, yang ada kita bicara dulu, walaupun boleh terjemah, bukan maksudnya dah selesai kita punya pelajaran bab la ilaha illallah ni. Pasal makna yang dia dipaham tu begitu besar. Bahkan kadang-kadang kita ngaji khatam dah pun, selesai dah pun, ada benda kita sebenarnya belum faham lagi. Kita je rasa kita dah faham dah la ilaha illallah, tapi sebenarnya belum faham lagi la ilaha illallah. Tu nak memaham makna tu besar tu. Macam mana pun situ je lah dulu. Yang tu kesimpulannya dengan apa kita sebut mengenai syarat-syarat asyhadu. Yang lain tu semua rasanya memang ada benda yang telah dipelihara pada kita, khasnya pada orang kafir yang masuk Islam. Tapi antara yang khas kat kita sendiri pun belum sempurna adalah nak memahamkan la ilaha illallah tu sendiri macam mana telah kita belajar dulu. Okay. Yang kelima, tertib. Itu dulu. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع المرسلين.